Itulah dia Syira, yang belum kahwin lain masalahnya, dah kahwin lain pula masalahnya, nak fikir pasal anak lah, nak fikir pasal makan, siapa nak bayar apa semua, nak fikir pasal sewa rumah, beli rumah, tu semua nak kita perlu fikirkan sebenarnya sebelum berkahwin. Apapun sekarang ni kita nak bincang tentang membeli rumah, sebab ada yang mengatakan kalau nak sewa ni bayarnya lebih kurang sama je dengan nak beli rumah, jadi lebih baik kita beli. Tapi nak beli tu pun bukannya sekadar duit, katalah kalau rumah tu 250,000 bukan setakat 250,000 tu saja. Banyak sebenarnya kita perlu ketahui, nak ada prosedurnya, banyak orang kata syarikat-syarikat lain yang kita perlu orang kata berurusan dengan mereka. Apapun, bersama dengan saya hari ini adalah pasangan muda yang baru berkahwin, baru sebulan berkahwin. Inai masih merah lagi dekat jari daripada hujung tu. Nur Syafiza Zainuddin, berusia 25 tahun. Dan pasangannya Hishamuddin Osman, 27 tahun. Baru sebulan berkahwin ya? Dah beli rumah? Dah. Bila beli? 2004 macam tu. 2004. Awalnya beli sebelum berkahwin, beli rumah sebelum berkahwin. Rumah tu belum siap lagi, baru nak naik macam ni. Baru nak naik. Ada yang kata beli rumah yang belum naik ni lebih berbaloi daripada rumah yang dah siap sebab lebih murah. Itu kita nak tanya pada panel kita hari ini, Profesor Surveyor Kamarul Rashidan Saleh selaku pengarah urusan syarikat perumahan negara Berhad. Okey, saya nak tanya pasangannya dululah ya. Waktu beli rumah, banyak tak urusan? Macam Hisham sendiri yang uruskan pembelian rumah tu kan? Banyak tak berurusan? Susah tak? Mula memang susah juga. Macam mana? Sebab kita tak pasti risiko nak beli rumah tu kan. Sama ada kita tengok zaman sekarang ni, kalau beli rumah, kalau kita bayar deposit pun kadang-kadang terbengkalai. Kita takut benda tu happen. And then nowadays kita perlukan deposit. Jadi dari segi kewangan tu kadang-kadang tak mencukupi. Sebab kadang-kadang apa yang pasangan muda seperti saya ni ingat, kalau nak beli rumah tu macam sekarang ni beli kereta kan, kadang-kadang tak payah deposit, potong gaji je dari awal. Rupanya bila datang ke sana kena bayar deposit, kadang-kadang 10%, kadang-kadang sampai ada 15%. So itu merupakan masalah utamalah. Macam bagi suami saya, kira dia beruntung sebab pada waktu tahun 2004 tu dia dapat full loan lah. Dia tak perlu bayar deposit waktu. Lagipun masa tu dia kerja government, jadi ada kelebihan lah untuk diri dia. Jadi apa yang menguntungkan juga sebab dia membeli rumah yang baru nak buat, baru nak kena develop. So kita tak terus bayar lump sum kan. Jadi ada bayaran secara peringkat dengan face by face lah. Daripada apa yang Fiza katakan tadi, memang banyak sebenarnya masalah-masalah yang timbul bila pasangan muda, terutama yang baru berkahwin ni, nak beli rumah. Jadi SPMB sendiri, apa yang SPMB boleh lakukan untuk membantu pasangan-pasangan muda ni dalam membeli dan memiliki rumah? Pada dasarnya fokus perumahan SPMB ini adalah bersifat rumah mampu milik. Dalam erti kata lainnya, kita menjadikan satu rumah yang mana pembeli-pembeli mampu membeli rumah kita, dan sasaran pembeli kita adalah merupakan pembeli-pembeli yang mempunyai pendapatan yang rendah, dan juga pembeli-pembeli yang baru memulakan kerjaya, baru memulakan hidup, pasangan yang baru berkahwin. Jadi itu segmen pasaran kita. Memang tak boleh nafikan bahawa dalam keadaan sekarang, kebanyakan daripada harga rumah terlalu mahal, terutamanya di kota-kota. Jadi di sinilah letaknya peranan SPMB untuk membantu golongan berpendapatan rendah dan golongan yang baru memulakan kehidupan, yang baru memulakan kerjaya, untuk memiliki sebuah rumah yang mereka mampu untuk membelinya. Dan disebabkan kerana fokus kita adalah untuk membantu golongan ini, maka saya sangat faham tentang masalah yang dihadapi oleh mereka, terutamanya dari segi pembayaran deposit. Sewaktu ekonomi kita berada pada tahap yang baik, ramai bank-bank ataupun institusi-institusi pinjaman memberikan pinjaman secara 100% ataupun
tidak perlu membayar deposit, maknanya tanggungan dibayar sepenuhnya. Tetapi apabila ekonomi menghadapi kegawatan, maka sudah tentu terdapat pelbagai tindakan diambil oleh pihak bank untuk memastikan risiko mereka berkurangan. Jadi kita sudah memahami perkara ini di peringkat awal. Sebab itulah apabila SPNB memperkenalkan pakej rumah maupun milik, kita meminta pembeli supaya membayar 1% saja dahulu daripada jumlah harga untuk membeli rumah tersebut. Apabila mereka telah membayar 1%, kita akan proseskan dokumen dan sebagainya untuk perjanjian, dan setelah siap perjanjian itu dalam tempoh 90 hari mereka dikeraki membayar lagi 9%. Jadi 9% ni kita dah jangkakan sama ada dia boleh mendapat pertamanya melalui KWSP, Kepulauan Sepadan Pekerja, maknanya dia buat potongan di situ. Atau bagi mereka yang baru berkahwin atau baru mula kerjaya, dah tentu KWSP dia berkurangan. Maka kita akan syorkan kepada mereka untuk mendapatkan bridging finance, ataupun yang kalau tidak layak, the worst case scenario ataupun keadaan yang paling teruk sekali ialah pinjam dari farma lah, kata orang, father and mother. Father and mother. Tak ada interest. Tak ada interest. Jadi itu kita punya fokus. Bila nak beli rumah ni, kita pun sedia maklum cabaran dihadapi oleh pembeli rumah yang buat pertama kali nak membeli rumah. Cabaran iaitu membeli rumah sewaktu rumah tersebut di dalam peringkat pembinaan. Kerana ada setengah-setengah projek, kita mendapati bahawa pemaju-pemaju yang tidak mempunyai kemampuan kewangan mencukupi akan menghadapi masalah nak menyiapkan projek dan akhirnya terbengkalai. Dan ini yang dihadapi oleh ramai pembeli-pembeli, terutama pembeli yang baru nak memiliki rumah, yang mana projek tersebut terbengkalai setelah dia memberikan komitmen. Dia dah memberikan komitmen, ikutlah sebab kerana pembayaran dibuat secara kemajuan kerja ataupun progress of work. Jadi kalau dia dah bayar 50%, maknanya dia dah ada komitmen 50%. Yang paling buruk sekali bila dah sampai peringkat akhir, dah siap hampir 90%, tiba-tiba terbengkalai. Jadi sebab itulah saya ingin menasihatkan kepada pembeli-pembeli yang buat pertama kali nak membeli rumah, pastikan pemaju yang membina rumah tersebut adalah pemaju yang betul-betul mantap, betul-betul kita boleh percayai. Okey, saya nak tanya pada Hisham. Rumah yang Hisham beli tu atas nama siapa? Atas nama saya sendiri. Saya Hisham sendiri, bukan gabungan nama Hisham dan juga Fiza. Adakah Fiza kata suka dengan rumah yang dibeli? Alhamdulillah suka. Alhamdulillah suka sebab kadang-kadang kita tahu bahawa sebenarnya tanggungjawab suami adalah menyediakan tempat tinggal untuk isteri. Tapi kadang-kadang dalam keadaan dunia sekarang ni, isteri pun dah bekerja, kita nak duduk rumah yang lebih selesa. Apa salahnya kalau kita sebagai isteri tolong suami? Dan ada juga pasangan yang gabung nama untuk membuat loan. Macam mana tu, Prof? Memanglah dia ikut kepada kemampuan. Pertamanya, kalau kita mempunyai kemampuan untuk membeli rumah dengan mengikut kapasiti gaji yang kita ada, maka tak jadi masalah. Maknanya pihak bank boleh membenarkan. Tetapi dalam kes pembeli yang baru pertama kali nak membeli rumah, kebiasaannya jumlah gaji yang mereka perolehi masih tidak cukup untuk menampung jumlah pinjaman. Ini banyak berlaku, terutamanya di Kuala Lumpur. Maka dalam kes ini, peranan suami isteri sangat penting. Kerana kata orang, apabila dicampur pendapatan berdua, melayakkan mereka untuk membeli rumah tersebut. Rumah yang lebih selesa. Dan pihak bank pun pendapatan, risiko yang nak ditanggung kurang. Kerana dia akan mempunyai dua punca pendapatan untuk membayar pinjaman tersebut. Okey. Macam Fiza dengan Hisham, bulanan bayar rumah siapa yang bayar? Selalu saya yang bayar. Sepenuhnya? Sebenarnya. Sangat bagus. Dan sebenarnya banyak lagi yang kita nak kongsikan tentang beli rumah ni dengan penonton-penonton Nasi Lemak Kopi O. Tapi apa kata kalau kita rehat dulu sebentar, kita kembali lagi selepas ini. Masih lagi bersama kami dalam Nasi Lemak Kopi O, sedang membincangkan topik membeli rumah bersama dengan pasangan yang baru kahwin dan juga bersama dengan salah seorang daripada orang kuat PNB sendiri, SPNB sendiri. Ya, okey. Saya sendiri sedang kata survey-survey lah nak beli rumah ni kan sekarang ni.
Banyak yang saya dapati bila kita nak beli, ada yang beli daripada owner sendiri, ada yang beli daripada agent, ada daripada pemaju. Macam Hisham dan juga Fiza beli dari pemaju sendiri. dari pemaju sendiri. Okey, Prof. Sebaik-baiknya Prof, bagi kami yang baru berkahwin ni, apa yang paling bagus? Dia tengok apa kita punya kesediaan kita untuk meluangkan masa dalam membeli rumah ini. Aha. Kebiasaannya kalau seorang tu sibuk bekerja dan tak ada masa untuk memproses ataupun mengendalikan hal ehwal pembelian rumah, maka ejen tu merupakan satu pilihan yang terbaik. Kerana ejen ini bukan sekadar mencairkan rumah untuk kita, malah dia akan memproseskan segala dokumen dan pada satu tahap boleh cuba untuk mendapat kepinjaman untuk kita. Cuma apabila kita menggunakan ejen, kita kena bayar. Tetapi kalau ada masa untuk membeli rumah dan nak beli rumah pilihan sendiri dan sanggup untuk melalui proses-proses tersebut, maka kita boleh uruskan sendiri. Dengan itu kita dapat mengurangkan kos daripada membayar ejen tersebut. Okey, sekarang ni kita ada seorang pemanggil di talian. Hello, Assalamualaikum. Halo. Hello, Assalamualaikum. Siapa di talian? Ni Mamu Zaid Musa. Mamu? Mamu Musa Tanggal Perlis Ya, ada apa soalan nak beli rumah? Dah beli rumah ke? Dah beli dah rumah. Dah beli tu rumah. Ada Saya soalan nak tanya? tanya ni tentang ini buka tajuk tentang perbincangan untuk penyediaan tapak kediaman untuk Ya, saya membeli rumah. Beli rumah Ya. sepatutnya saya cadang kalau nak beli rumah tu sebelum kahwin tu kena cadang lah, rancang lah nak beli Betul? rumah. Betul? Betul tak? Kenapa? Jadi senang kalau sudah kahwin tu boleh beli dulu rumah yang kita sediakan. Tapi bagi pasangan yang kahwin waktu muda ni macam mana? Yang macam muda. Yang baru bekerja, gaji yang pun tak bekerja. banyak lagi. Gaji tak banyak lagi. Macam mana tu? Itu pun kena rancang lah lebih dulu lah. Ataupun buat pinjaman apa-apa. Buat pinjaman ataupun kita sediakan tapak. Cari tapak rumah untuk kita boleh buat rumah. Rumah. Okey. Untuk itulah kalau buat di tapak rumah tu belanja sikit Betul? Belanja tak banyak sangat. Okey. Ada sebarang soalan, Mamu? Tentang pembinaan rumah tu. Aha. Kalau rumah taman tu sepatutnya pihak pemaju kena jalan masuk tu kena bagi luas sikit keadaan. Ya. Okey, tak apa. Terima kasih banyak, Mamu. Jalan luas 40 kaki sekarang Betul, betul. Kena luas jalannya tu. Okey, terima kasih. Itu dia cadangannya. Kalau baru berkahwin tu ya, seharusnya sebelum berkahwin tu kita dah rancang kan? Dah rancang. Itu kalau kita kenal lama. Kalau baru kenal macam mana pula kan? Tapi tak apa, suami isteri kita boleh sama-sama kongsi. Okey, dari segi dokumen. Sebab bila saya nak beli rumah, saya memang tak tahu langsung pasal nak beli rumah ni. Saya tahu kalau rumah tu RM250,000 lah yang perlu dibayar. Sedangkan suami saya kata kita kena bayar pengguam, kita kena bayar SPMB sendiri. Kita kena ada dokumen-dokumen yang kita sediakan. Okey, macam pasangan kita ni, masa nak beli rumah, apa antara dokumen yang perlu disediakan? Selalunya dia tengok slip gaji. Slip gaji. Tu kalau dia tak puas hati dia letak minta KWSP punya statement tu. Okey, Prof, sebenar-benarnya apa antara dokumen yang perlu kita sediakan? Okey, dokumen biasanya berkait. Satu, dokumen antara kita pembeli dengan pemaju dan yang kedua adalah dokumen berkaitan dengan pembeli dengan bank. Jadi kalau pembeli dengan pemaju ni kebiasaannya dokumen ni sangat berkait rapat dengan perjanjian jual beli, sales and purchase agreement. So jadi ini satu perjanjian yang sangat kritikal maknanya pembeli rumah kena kaji sales and purchase agreement yang mana pastikan bahawa segala klausul-klausul terkandung dalam sales and purchase agreement tersebut menepati dan menjaga hak anda sebagai pembeli. Dan dalam masa yang sama untuk tujuan memproseskan sales and purchase agreement dah tentu yuran guaman perlu dibayar. Ada setengah pemaju sanggup menanggung kos tersebut dan ada setengah pemaju mengenakan charge bergantung. Dan dokumen yang keduanya adalah berkaitan dengan perjanjian antara pembeli dengan bank. Jadi ini mortgage agreement ataupun perjanjian pinjaman
Jadi dalam kes ini dah tentu pendapatan merupakan faktor utama. Dan lagi sekali kita kena tengok. Sekarang ni kita ada banyak package perjanjian pinjaman ni. Ada cara Islam, ada cara konvensional, macam-macam. Jadi tengok apa yang sesuai. Yang paling penting sekali ialah kadar faedah yang dikenakan. Kerana kadar faedah kita kena ingat, pinjaman ni bukan boleh bayar setahun, 2 tahun lepas tu habis. Betul. Ini 25 tahun, 30 tahun. Bayangkan kalau sepanjang 30 tahun tu anda kena charge kadar faedah 7%. Tidakkah itu satu yang membebankan? Jadi saya syorkan supaya kita jangan ambil kadar faedah tetap untuk satu tempoh panjang. Ambil dalam satu keadaan yang mana kita rasa kita mampu. Bagusnya kalau kadar faedah tetap, maknanya kita bayaran kita tu akan konsisten. Tapi kalau faedah yang secara fluctuation ini, maka kadang-kadang kita kena bayar lebih, kadang-kadang kita kena bayar kurang. Kena pula cukup bulan kita tak cukup duit. Jadi kena pula bayar lebih, maka akan mengganggu kita punya aliran tunai kita. Jadi kita kena tengok apakah package yang sesuai dengan pembeli. Okey, adakah semua orang yang sudah bekerja boleh memiliki rumah ataupun ada syarat-syarat dalam mendaftar sebagai pembeli rumah? Pada saya, setiap orang berhak membeli rumah. Tak kira sama dia bekerja ataupun tidak bekerja. Cuma soalnya ialah bagaimana dia nak membeli rumah tersebut. Adakah dia ingin mendapatkan pinjaman bank ataupun dia menggunakan saluran ataupun simpanan yang dia ada. Jadi dalam kes pinjaman bank ni kita tak ada pilihan selain pada golongan yang perlu berpendapatan tetap. Tapi kalau sekiranya kita mempunyai kemampuan, macam contohnya kita ada tanah dan kita ingin membina rumah kita sendiri, itu tak apa, kita boleh bina sikit-sikit sampai siap. Jadi itu terpulang kepada kehendak masing-masing. Okey, macam pasangan kita tadi rumah dah ada. Okey, dari segi maintenance dengan perabot-perabot dalam rumah macam mana pula? Fiza. Macam Fiza kan, baru sebulan kahwin dengan dia. Macam Fiza kata dia dah beli rumah semua, perabot pun memang dia dah beli. Tapi biasalah lelaki, perabot asas. Yang mana kita masuk, perlu dekorasi ni. Seperti apa? Apa perabot yang Syam sediakan? Yang Syam dah sediakan sofa, peti air macam biasa. Dapur tu wajib lah. Sebab dia memang Mesin basuh semua katil. Kurang macam tu. Mesin basuh katil. Tapi pada Fiza pula sekarang ni, Fiza nak kumpul simpan duit untuk hiaskan rumah tu yang lebih menarik lagi lah. Sebab selalunya lelaki dia beli asas. Jadi mungkin nanti hari raya ke Fiza akan cuba dari situlah dekorasi terutamanya. Itulah kadang-kadang lelaki ni kan dia tak tahu tau. Dia rasa macam perempuan kena sama-sama tolong bayar. Tapi dia tak tahu sebenarnya perempuan ni banyak lagi keinginan lain. Langsir lah, alas katil, pinggan mangkuk dan sebagainya. Itu semua kita punya inisiatif sendiri. Betul ya, tak? Betul. Itulah dia. Macam Prof mungkin ada nasihat kepada penonton-penonton kita, pasangan-pasangan yang baru berkahwin yang nak membeli rumah. Okey, pada saya memang menggalakkanlah kepada pasangan-pasangan yang baru berkahwin, mereka yang berkemampuan untuk memiliki rumah. Kerana pada asasnya rumah ini adalah merupakan satu pelaburan. Tidak kira sama ada kita hendak duduk atau kita hendak sewakan, rumah ini satu pelaburan. Kerana harga rumah tidak akan turun secara signifikan. Dia akan meningkat setiap tahun. Cuma peningkatan itu sama ada banyak ataupun sedikit. Yang keduanya, apabila nak membeli rumah, lokasi itu sangat penting. Dekat mana kita nak beli rumah. Ada setengah-setengah kawasan yang popular, maka sudah tentu bila kita beli rumah di kawasan tersebut, walaupun harga mungkin mahal, tapi dalam jangka masa panjang kita dapat nilai pelaburan. Tapi kalau kita beli rumah di lokasi yang tidak ada kemudahan, tidak ada sekolah, jalan raya pun agak teruk dan sebagainya, maka dah tentu menyukarkan. Lokasi itu yang penting. Infrastruktur di kawasan itu sendiri. Infrastruktur, kemudahan yang ada. Yang ketiganya ialah kemampuan. Jadi bila nak beli rumah ni kita tengok kemampuan. Pada asasnya ialah bayaran kita kepada pinjaman rumah tu sekurang-kurangnya lebih kurang 40% daripada pendapatan kita. Jadi dengan itu kita mampu untuk bukan sahaja memiliki rumah, menghias rumah. Dan akhirnya kita ada nilai tambah daripada situ. Jangan akhir nanti bila kita dah ada rumah yang besar, yang selesa, tapi gaduh suami isteri sebab masalah kewangan. Tiap-tiap bulan kena tanggung hutang untuk bayar dengan bank dan sebagainya. Okey, Fiza, mungkin ada nasihat kepada kawan-kawan dekat sana yang baru berkahwin dalam membeli rumah? Nasihat saya, perancangan itulah penting. Pada saya, apa-apa pun perancangan kewangan tu, itu merupakan
utamalah, apa perkara utama yang perlu kita fikirkan. Sebab apa-apa pun tanpa wang, kalau kita start from zero pun tak boleh juga. Macam Prof cakap tadi, at least 1% deposit. So bila ada kewangan yang kukuh, saving lah penting, baru kita dapat teruskan lagi step by step. Apa pun bagi saya, sepakat itulah yang paling penting sekali ya. Suami isteri bersepakat untuk beli rumah. Jangan nanti menyusahkan kita, membebankan kita. Dan yang paling penting sekali, dapatkan nasihat daripada pakar. Okey, terima kasih banyak Prof, Hisham dan juga Fiza. Rumah dah ada. Ni nak cerita pasal dekorasi rumah ni. Suami dengan isteri. Si suami nak tema macam ni, si isteri nak macam ni pula. Gaduh pula pasal rumah dah ada, dekorasi pula.